Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, hari ini kita akan tengok 1.2 aplikasi mikroorganisma berfaedah dalam kehidupan harian. Okey. So kita akan tengok dalam bidang perindustrian, pertanian dan juga perubatan lah. So dalam bidang perindustrian ni, contoh mikroorganisma berfaedah ialah Lactobacillus. Lactobacillus ni kita guna untuk menghasilkan minuman kultur, ya. Minuman kultur contohnya Vitagen tu kan. Itu daripada bakteria. Okey, untuk barangan kulit pula ni, Fidobacteria species dan Lactobacillus juga. Okey, ini untuk barangan kulit. Okey, kemudian untuk makanan kita banyak menggunakan yeast. Okey. Yeast ni ini Fibobacteria ni, ini bakteria lah, Lactobacillus pun bakteria. Yeast ni kulat. Okey, yeast ni yang kita guna untuk buat roti. Ya, buat roti lah selalunya yeast ni. Okey, dalam bidang pertanian pula, okey, pencernaan haiwan. Okey. Haiwan yang makan tumbuhan, contohnya kuda, lembu, di dalam perutnya tu ada bakteria dan juga protozoa. Bakteria dan protozoa yang akan menghasilkan, yang akan mensintesiskan enzim. Enzim tu untuk apa? Enzim tu untuk mencernakan dinding sel tumbuhan yang dimakan oleh haiwan tersebut. Macam kita tidak ada enzim selules, ya. Enzim tu namanya selules. Selules, enzim selules. Enzim selules ni ada pada haiwan yang makan tumbuhan sahaja. Macam mana dia dihasilkan? Dihasilkan oleh bakteria dan juga protozoa di dalam perut haiwan tersebut. Macam kita tidak ada selules. Sebab tu bila kita makan tumbuhan, dinding sel tumbuhan tu dia tidak betul-betul dicernakan sebab kita tidak ada enzim ni. Jadi masa kita buang air tu kan, dia akan dikeluarkan sekali lah. Okey, bakteria penitritan. Okey, bakteria penitritan ni apa? Ini adalah bakteria yang terlibat di dalam kitar nitrogen. Okey, Nitrobacteria nitrosomonas. Nanti kita akan belajar pasal kitar nitrogen. Okey, dia melibatkan bakteria. Ada lagi satu yang terlibat juga dalam kitar nitrogen ni, bakteria pengikat nitrogen. Okey, untuk perubatan, okey, kita hasilkan hormon dan macam insulin. Insulin ni daripada bakteria yang namanya E. coli. Okey, bakteria E. coli ni kita ambil DNA-nya untuk hasilkan hormon insulin. Insulin ni dia digunakan untuk menukarkan gula kepada glycogen, kan. Jadi kalau orang tu kencing manis, dalam darahnya ada banyak gula, jadi dia akan disuntik dengan insulin. Insulin ni juga sudah kita belajar kan bab hormon masa tingkatan 4 tu. Badan kita akan menghasilkan, pankreas akan mensintesiskan dan merembeskan insulin. Okey, tapi kalau orang yang kencing manis, dia punya insulin ni kurang, jadi dia kena disuntik dengan insulin. Okey, lepas tu untuk menghasilkan antibiotik, contohnya penicillin. Okey, daripada penicillin chrysogenum. Ada lagi penicillin notatum pun untuk menghasilkan antibiotik. Okey, kemudian vaksin. Famous sekarang kan pasal vaksin. Okey, vaksin ini dia dihasilkan, ini contoh ya, rotavirus, salmonella, poliovirus. Okey, setiap virus ni dia untuk penyakit yang berbeza lah. Okey, rotavirus inilah vaksin daripada rotavirus, salmonella dan polio. Okey, ini potensi kegunaan mikroorganisma dalam bioteknologi. Okey, tumbuhan hijau ni,
kita gunakan untuk bukan, maksudnya bioteknologi ni, bioteknologi dia sudah ada idea, dia buat supaya mikroorganisma tu digunakan, mikroorganisma contohnya virus, bakteria, kulat semua tu kan, okey, dia digunakan untuk merawat sisa makanan. Jadi kalau bahan-bahan makanan yang buangan kita ni akan dirawat dengan bakteria, protozoa, kulat tu dia akan mencernakan kan, dia mencernakan, lepas tu dia akan menguraikan, proses perebutan kan, proses perebutan, proses penguraian. So hasil daripada proses perebutan dan penguraian ni kita akan menghasilkan ekoenzim. Ekoenzim ni boleh digunakan, banyaklah kegunaannya. Nanti kita tengok apa kegunaan ekoenzim ni. Kalau dalam bidang pertanian, biasanya hasil daripada penapaian sisa-sisa makanan ni kan, boleh dibuat baja. Okey, ini larutan ekoenzim lah. Ekoenzim tu boleh digunakan untuk membersihkan. Okey. Ini kalau yang pencuci kimia. Okey. Okey, ekoenzim ni adalah hasil semula jadi daripada sisa pertanian. Macam buah-buahan ataupun sayur-sayuran melalui proses penapaian. Proses penapaian maksudnya dia melibatkan yeast lah, melibatkan kulat. Okey. Proses penapaian ni dia melibatkan kulat. Hasil dia mesti, penapaian ni dia mesti ada karbohidrat. Karbohidrat tu daripada sisa buangan tadilah, daripada tumbuhan tadi tu. Lepas tu dia mesti ada kulat ataupun yeast dan menghasilkan proses penapaian. Okey, proses penapaian ni sebenarnya dia akan menghasilkan alkohol. Tapi alkohol tu dia punya kepekatan tu tidaklah tinggi. Okey, ini adalah larutan pembersih ekoenzim ya. Ekoenzim dengan pencuci kimia. Okey. Okey, ekoenzim ni proses penghasilannya adalah daripada sisa pertanian. Kalau pencuci kimia ni maksudnya sabun yang kita guna di rumah itulah, itu daripada bahan kimia. Okey, tindakan lengkap terhadap lemak dan grease. Kalau ekoenzim, dia akan menguraikan lemak dan grease kepada molekul yang lebih kecil. Okey, kalau bahan pencuci kimia, dia akan mengemulsikan lemak dan grease kepada bui. Okey, maksudnya ni, kalau ekoenzim, lemak tu dia akan uraikan kepada molekul-molekul yang kecil. Kalau bahan pencuci, nanti kita akan tengok dalam bab sabun, macam mana sabun tu dia membersihkan grease. Okey, grease, sabun tu dia akan melekat pada lemak ataupun grease. Jadi dia akan tariklah lemak ataupun grease tu. Ini maksudnya dia mengemulsikan lemak dan grease kepada bui. Bui tu akan tarik. Bui tu dia akan tarik lemak ataupun grease. Okey, kegunaannya dia tidak perlu disental kerana lemak dan grease mudah ditanggalkan kalau ekoenzim lah. Kalau pencuci kimia ni dia perlu disental dengan kuat. Sental tu maksudnya kita berus, kita gosok macam tu lah. Okey, kalau saliran tersumbat, kalau pembersih ekoenzim, molekul kecil yang dihasilkan oleh enzim tidak menyumbatkan saliran. Okey, ini dari segi kita punya sistem saliran lah. Bila kita buang, lepas kita cuci tu kita buangkan air tu kan. Okey, kalau pencuci kimia, bui ni dia boleh menyumbatkan saliran. Okey, ekoenzim dia punya kos rendah. Bahan pencuci kimia dia tinggi. Okay, penghasilan sisa, kalau ekoenzim tiada sisa lah, kurang sisa. Kalau pencuci kimia banyak. Okey, kesan kepada alam sekitar, kalau ekoenzim ni dia mesra alam. Maksudnya dia tidak mencemarkan alam sekitar. Okey, kalau pencuci kimia dia mencemarkan alam sekitar sebab dia bahan kimia kan. Okey, contohnya kalau kita buang air sabun, kalau kita buang ke dalam ke dalam kolam ke, sungai ke, dia akan mencemarkan air dan hidupan di dalam tu akan mati kan. Okey, ini ialah serum bakteria lactobacillus.
Cereum bakteria lactobacillus ni diguna untuk merawat sisa air. Menggunakan merawat sisa air dan enap cemar dalam sistem saliran. Dia digunakan untuk merawat sisa air dan juga bahan-bahan yang menyumbat di dalam sistem saliran tu. Ni kegunaan yang lainnya lah. Dia menyingkirkan bau busuk. Menyingkirkan bau busuk. Lepas tu dia membantu pencernaan haiwan ternakan. Membuat kompos. Kompos tahu kan? Kita buat baja tu kan? Memajukan industri perikanan dan menghasilkan enzim merawat sisa kumbahan. Sisa kumbahan tahu kan? Hasil-hasil buangan daripada rumah kita, daripada tandas semua tu. Okey, sampai situ je untuk hari ini. So, nanti cikgu bagi latihan ya.